Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nazi'at bermula ayat 15 hingga ayat 26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithu Musa idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa idhhab ila fir'auna innahu tagha فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. Mafhumnya, sudahkah sampai kepadamu, yakni wahai Nabi Muhammad, akan kisah Nabi Musa tatkala Tuhannya memanggilnya di lembah suci, iaitu lembah Tua. Pergilah kamu, wahai Musa, kepada Fir'aun. Sesungguhnya dia telah melampaui batas. Dan katakanlah, yakni kepada Fir'aun, adakah kamu mahu membersihkan diri, yakni dari kesesatan? Dan kamu kupimpin ke jalan Tuhanmu agar kamu takut kepada Allah. Lalu Musa memperlihatkan kepadanya mukjizat yang besar. Tetapi Fir'aun mendustakan dan mendurhakai. Kemudian dia berpaling seraya berusaha menentang, yakni Nabi Musa. Maka dia mengumpulkan pembesar-pembesarnya lalu berseru memanggil kaumnya. Seraya berkata, akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Maka Allah menyiksanya dengan azab di akhirat dan azab di dunia. Sesungguhnya dalam padah yang menimpa, yakni ke atas Firaun itu, terdapat pelajaran bagi orang yang takut, yakni kepada Tuhannya. Sadaqallahul azim. Jawatan kuasa ibadat, imam-imam para muazzin, jawatan kuasa tadbir, pengurusi, ketua-ketua biro jawatan kuasa surau, para jemaah muslimin muslimat, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah sekalian. Kita bertemu lagi pada malam ini dalam perbahasan kuliah tafsir surah Juzuk Amma, dan kita masih lagi dalam perbahasan surah yang seterusnya, iaitu surah An-Nazi'at, dan pada bahagian yang seterusnya. Menyambung pada malam ni insya-Allah khusus ayat yang ke-15. Selepas kita membicarakan 14 ayat yang terdahulu berkenaan dengan surah yang dimulakan dengan lafaz sumpah, menyentuh tentang salah satu makhluk dan kejadian ciptaan Allah yang hebat, iaitu malaikat dengan sifat-sifat kelebihannya serta tanggungjawab yang telah ditaklifkan oleh Allah kepada malaikat, dan juga dengan disebabkan lafaz sumpah itu kebiasaannya sebagai menyatakan kesungguhan dan sebagai daya penarik penting yang mengandungi kekuatan terhadap mesej yang disampaikan oleh Allah pada satu-satu ayat itu, di mana ayat dalam mukadimah surah Nazi'at ni memperingatkan tentang akan berlakunya hari kehancuran dunia dan juga hari kebangkitan manusia selepas mereka dimatikan oleh Allah. Namun risalah ini yang juga merupakan risalah utama yang disampaikan oleh Nabi SAW kepada umat
khususnya kepada masyarakat Arab yang Nabi menyampaikan seruan ini kepada mereka, mendapat olok-olokkan, tentangan, pendustaan dan juga dipersendakan oleh mereka yang menolak dan menentang Nabi SAW dengan mempersoalkan sambil mempersenda dengan kata-kata sinis, dengan mengatakan mana mungkin manusia yang mati boleh dihidupkan semula, dan kalau dihidupkan semula maka sudah tentulah penghidupan semula itu merupakan suatu perkara yang sia-sia dan merugikan. Kata-kata ini telah menyebabkan timbulnya perasaan ataupun sentuhan perasaan dan jiwa, terutamanya kesedihan yang melanda Nabi SAW apabila umatnya ataupun bangsanya yang selama ini puluhan tahun bergelumang hidup dengan Nabi SAW, bersaksi hidup dan mata kepada diri Nabi, yang mereka ketahui bahawa Nabi tak pernah menipu dan dikenali dalam masyarakat Arab sebagai insan yang al-amin ataupun yang jujur, yang mempunyai integriti yang sangat tinggi, sehingga masyarakat mentaklifkan tugasan menyimpan harta dengan selamat kepada Nabi SAW dan harta itu tak pernah dikhianati. Mereka mengetahui Nabi itu seorang yang jujur. Namun ketika Nabi menyata ataupun menjelaskan diri baginda sebagai Rasul yang dilantik oleh Allah SWT, di samping menyampaikan risalah agama Allah, maka kebanyakan daripada kalangan orang Arab memilih untuk mendustakan serta menolak risalah yang disampaikan oleh Nabi SAW. Dan apa yang berlaku ni sudah tentulah mengundang perasaan sedih dan duka yang sangat besar terhadap Nabi SAW. Ketika Nabi dilanda ataupun dirundung kesedihan ini, maka Allah SWT datangkan satu kisah yang sekurang-kurangnya dapat melegakan perasaan Nabi. Maka surah ni juga sebahagian daripada surah yang mempunyai unsur tasliyah, iaitu unsur untuk melegakan perasaan Nabi ataupun menghiburkan Nabi ataupun kita panggil melapangkan dada Nabi SAW. Di mana Allah SWT mendatangkan satu kisah ataupun contoh yang tak kurang hebatnya ataupun tidak kurang hebat ujiannya. Kalau Nabi rasa sedih dengan apa yang diperlakukan oleh kaum baginda kepada Nabi SAW, maka cuba tengok apa yang berlaku kepada Nabi Musa, seperti yang disebutkan oleh Allah SWT dalam ayat 15 ini. Hal ataka hadisu Musa. Allah tanya ataupun Allah sebut dalam bentuk soalan, sudah sampaikah? Sudah sampaikah? Sudah sampai kepada siapa? Ka. Ataka, ka itu merujuk kata ganti diri Nabi SAW secara khusus. Wahai Muhammad, sudah sampaikah kepadamu apa yang sudah sampai? Iaitu hadisu Musa, kisah, cerita dan berita yang berkait rapat dengan Nabi Musa. Berita apa tu? Iznadahu rabbuhu bil muqaddasi tuwa izhab ila fir'auna innahu tagha faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha, dan seterusnya. Di mana secara ringkas dalam ayat ni seperti yang telah kita terjemah tadi, Allah datangkan satu kisah yang berlaku pada Nabi Musa. Sebelum kita pergi lanjut tentang kisah ni, cuba kita kaitkan sedikit dengan apa yang boleh kita ambil, kita panggil dari kita panggil maklumat tambahan lah. Kenapa Nabi Musa? Apa yang kita boleh nampak? Antara yang saya boleh lihat di sini ialah melalui pemerhatian sedikit yang saya dapat daripada Al-Quran ni. Kalau kita baca Quran daripada juzuk pertama, seawal juzuk pertama, kita lebih kurang 40 ke 50 ayat pertama, Allah Subhanahu Wa Taala dah menceritakan tentang Bani Israel, Fir'aun dan juga Nabi Musa. Walaupun tak dinafikan dalam muqaddimah Al-Quran ataupun dalam seawal juzuk Al-Quran yang pertama itu diceritakan kisah Nabi Adam AS dan isteri baginda. Tapi selepas Nabi Adam, antara Nabi yang terawal disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran adalah Nabi Musa itu sendiri. Termasuklah Fir'aun dan juga kaumnya ataupun kaum Nabi Musa itu sendiri, itu Bani Israel.
Selain daripada juzuk pertama, dan kebetulan kita bahas juzuk 30 ni, masih lagi Allah SWT tempatkan di juzuk yang terakhir ni, sama macam juzuk terawal tadi, cerita Nabi Musa. Dalam kalangan ramainya Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul yang ada dalam Quran, Nabi Musa ni kerap ceritanya disebutkan. Daripada permulaan juzuk sampailah pengakhiran juzuk. Tak campur lagi dengan ayat-ayat yang disebut oleh Allah SWT dalam Quran. Ada lebih kurang 130 lebih ayat yang menceritakan tentang Nabi Musa dalam Quran. Dan itu antara kelebihannya lah. Maknanya kita panggil banyak berada dalam Quran. Kemudian Nabi Musa ni antara Nabi yang mempunyai kedudukan dan martabat yang tinggi di sisi Allah SWT. Walaupun kalau kita banding dengan Nabi Muhammad, sudah tentulah Nabi Muhammad itu Asyraful Anbiya wal Mursalin, ataupun Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulu segala Nabi dan juga Rasul. Namun begitu, Nabi Musa AS juga merupakan Nabi yang terbaik di kalangan Nabi-Nabi ataupun Rasul Ulul Azmi. Bani Israel, minta maaf. Di kalangan Bani Israel, Nabi Musa ni adalah Nabi yang terbaik. Kita panggil, compare dengan Nabi Ibrahim juga Nabi yang hebat. Tapi Nabi Musa ni dalam kategori Nabi Bani Israel, baginda adalah Nabi yang terbaik. Dan banyak disebut dalam Quran bahawasanya Nabi Musa ini antara Nabi yang banyak menghadapi ujian, terutamanya di kalangan kaumnya. Menghadapi ujian ataupun menghadapi kaum yang sangat degil, yang sangat banyak bermasalah kepada Rasul. Antara yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah seperti mana yang disebut di dalam Al-Quran, merujuk Suratul Ahzab ayat yang ke-69. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la takunu kallazina azaw Musa fabarra'ahu Allahu mimma qalu wa kana 'indallahi wajiha. Seperti yang disebut oleh Allah dalam surah Ahzab, surah ke-33 ayat 69, antara mafhum yang disebutkan, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu seperti orang-orang yang menyakiti Nabi Musa alaihi salam. Maka Allah membersihkannya daripada tuduhan-tuduhan yang mereka lontarkan. Dan dia seorang yang mempunyai kedudukan yang terhormat di sisi Allah SWT. Selain daripada itu, kita biasa dengar dalam surah As-Saff, bagaimana Allah memperingatkan pada kita firman Allah SWT, Bismillahirrahmanirrahim, wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dzunani wa qad ta'lamuna anni rasulullah ilaikum ila akhir ayat. Ingatlah ketika Nabi Musa bersabda kepada kaumnya Bani Israel, wahai kaumku Bani Israel, lima tu'dzunani, kenapa kalian menyakitiku? Wa qad ta'lamuna anni rasulullah ilaikum, sesungguhnya kamu tahu yang aku ini merupakan Rasul yang diutuskan oleh Allah kepada kamu semua. Jadi kenapa kamu buat sakit kepada aku? Sakit hati, sakit perasaan dan sebagainya. Itu antara apa yang telah Allah SWT rakan dalam Quran. Selain itu, Nabi SAW ada sebut dalam hadis, di mana Nabi SAW ketika disakiti, mesti akan ingat akan Nabi Musa AS. Tiap kali Nabi sedih, tiap kali Nabi rasa down, kita panggil, dengan apa yang berlaku dan melanda kepada para penentangnya, maka Nabi ingat apa yang berlaku kepada Nabi Musa. Kalau kita rasa kita susah, kita rasa kita sedih, kata Nabi lah, teringat Nabi Musa. Kenapa? Nabi Musa disebutkan oleh Nabi SAW sendiri, rahimallahu Musa laqad uziya aktsara min hadza fasabara. Semoga Allah merahmati akan Nabi Musa alaihi salam. Baginda disakiti lebih dari ini, lalu dia tetap sabar. Kalau dia susah, ataupun kalau Nabi SAW rasa susah, Nabi akan teringat Nabi Musa. Nabi Musa lagi teruk lagi. Macam kita lah sekarang kan. Minta maaf lah ya, minta maaf banyak-banyak. Kalau kita rasa kita susah, kita panggil down, kita ingat balik ada orang yang lebih susah lagi. Iaitu orang Palestin ataupun orang semenanjung Gaza. Mereka lagi teruk, lagi dahsyat. Tak tercerita kesusahan yang berlaku dan melanda di kalangan mereka. Saya baca balik apa yang disebut oleh Al-Fadhil Ustaz Nadir An-Nuri, apa yang berlaku kepada isterinya yang pernah keguguran anak untuk
masuk ke dalam semenanjung Gaza ini, menyelinap masuk ikut terowong bawah tanah. Sedangkan masa tu isterinya sedang mengandung anak. Tapi dia kerana berpusu, kita panggil bersesak-sesak dalam terowong tanah, ramai-ramai nak keluar masuk sempadan ni, akhirnya sampai gugur. Itu nak keluar masuk sempadan dalam keadaan bukan pandemik sebagainya. Tak campur lagi kita panggil pergerakan yang terhad, macam-macam kesusahan. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan kepada kita betapa cekalnya orang-orang semenanjung Gaza dalam mempertahankan kesucian bumi Palestin, meneruskan kehidupan seharian dan menjadi pejuang kepada, kita panggil, bumi suci dan juga masjid yang sangat dihormati di Palestin sana. Jadi kita kalau mudah-mudahan susah ni, bukanlah kita kita panggil tak boleh nak sedih, tapi kita ingat balik kesusahan orang yang lebih teruk daripada kita, mudah-mudahan dia akan membangkitkan semangat kita. Yang penting ambil semangat apa yang disebutkan oleh Allah, ya ayyuhallazina amanu sta'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Wahai orang beriman, minta tolong kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara sabar dan juga solat. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala bersama dengan orang yang sabar. Jadi ayat ni sekurang-kurangnya memberikan kelegaan kepada Nabi SAW. Dan ini antara yang berlaku lah. Nabi Musa banyak disakiti oleh kaumnya, banyak menghadapi ujian yang dahsyat, yang setidak-tidaknya memberikan semangat dan motivasi kepada Nabi Muhammad SAW dan juga umat Nabi Muhammad. Kalau kita baca balik doa yang terdapat di penghujung surah, apa kita panggil, dalam surah Al-Baqarah disebutkan, Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Disebutkan, ya Allah Tuhan kami, jangan dikau uji kami dengan ujian yang tidak mampu kami hadapi macam orang dulu-dulu. Min qablina, seperti orang terdahulu. Maknanya orang dulu ni mereka menghadapi ujian lebih dahsyat daripada kita. Antaranya kalau Nabi Muhammad teruk dilanda ujian, Nabi Musa pun teruk juga dilanda ujian. Jadi cerita ni membangkitkan semangat. Apakah yang berlaku kepada Nabi Musa? Seperti yang disebutkan oleh Allah. Antaranya ialah memperingatkan pada kita, iznadahu rabbuhu bil wadil muqaddas tuwa. Iaitu ingatlah ketika mana nadahu rabbuhu, Tuhanmu ketika itu telah memanggil kamu wahai Musa di kita panggil di wadil muqaddas, di lembah yang suci yang disebut sebagai Tuwa. Nama lembah suci itu Tuwa. Kita boleh tengok seperti mana yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Qasas, iaitu surah yang ke-28. Ada cerita berkenaan dengan kisah ni. Secara ringkasnya, Nabi Musa ni ada isu yang berlaku sebelum baginda dilantik menjadi rasul dulu di bumi Mesir, yang menyebabkan baginda terpaksa keluar ketika daripada bumi Mesir, pergilah berhijrah dan mengembara ke negeri lain, bertembunglah di negeri Nabi Syuaib, dan pendek cerita jadi menantu kepada Nabi Syuaib. Sampai satu tempoh, khususnya 10 tahun, maka Nabi Musa minta izin kepada Nabi Syuaib, ayah mentua, untuk balik kampung ke Mesir. So balik kampung Mesir dalam perjalanan seperti yang telah dirakam oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Qasas. Antaranya boleh kita tengok dalam ayat 29 surah Qasas, surah yang ke-28. Mula 20 daripada ayat 29. Falamma qada Musal ajal wa sara bi ahlihi anasa min janibit turi naran qala li ahlihim kusu inni anastu naran la'alli atikum minha bi khabarin aw jazwatin minan nar la'allakum tastalun. Panjanglah ayat tu, nanti tuan-tuan boleh tengok ataupun boleh rujuk. Saya baca sikit sajalah secara daripada terjemahannya. Maka ketika Nabi Musa telah selesai waktu yang ditentukan, iaitu 10 tahun untuk bersama dengan Nabi Syuaib dan isteri Nabi Musa ataupun bapa mentuanya, iaitu Nabi Syuaib, maka Nabi Musa pun bertolak baliklah ke Mesir. Dalam perjalanan waktu malam tu, di lereng bukit nampak api. Dan Nabi Musa kata, tak apa, tunggu-tunggu semua anak-anak isteri, ayah nak pergi tengok kat sana. Mana tahu api tadi boleh membawa sesuatu maklumat kepada kita. Dan ketika Nabi Musa sampai ke tempat api tu, api ni disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala
sebagai min syati'il wadil aimani fil buq'atil mubarakah. Dalam ayat yang ke-30 disebutkan, maka ketika Nabi Musa sampai ke tempat api itu, baginda diseru daripada arah pinggir sebelah kanan lembah, daripada sebatang pohon di sebidang tanah yang diberkati. Wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Allah, Tuhan seluruh alam. Allah Subhanahu Wa Taala yang berfirman kepada Nabi Musa, dan kemudian mengarahkan Nabi Musa untuk melemparkan tongkat, dan tongkat itu bergerak seakan-akan seekor ular yang menyebabkan Nabi Musa lari. Ketika lari tu, Allah SWT menyuruh Nabi Musa, wahai Musa, kemari, jangan takut, sesungguhnya kau adalah orang yang berada dalam keadaan yang selamat. Panjanglah cerita tu, tapi untuk sahabat-sahabat boleh rujuk daripada ayat 29 surah yang ke-28 berkenaan dengan cerita yang agak menambah lagi maklumat terperinci daripada apa yang disebut oleh Allah dalam ayat 16 yang kita baca ni. Dan lembah ni terdapat di Mesir lah hari ni, lembah yang diberkati. Kita baca dalam surah Isra pun sama kan, kawasan yang diberkati kan. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Nabi diperjalankan oleh Allah daripada Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsa. Untuk apa ni, di kawasan kita panggil apa ni, kawasan yang diberkati tu. Kawasan tu yang ditempuhi oleh Nabi Muhammad dalam peristiwa Isra tu, dan juga inilah kawasan yang juga ditempuhi oleh Nabi Musa. Dan ketika kita panggil berlaku saat dan ketika Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepada Nabi Musa ni, antara yang disebut secara ringkas dalam surah ni ialah Allah serta-merta selepas melantik dan mengangkat Nabi Musa sebagai Rasul, memerintah Nabi Musa pergi kepada Fir'aun untuk menyampaikan risalah Allah. Tuan-tuan bayang, kalau zaman kita sekarang, contoh saya lah, dapat taklifan daripada mana-mana pihak, wahai Sophie, pergi jumpa, contohnya Donald Trump lah katakan, walaupun Donald Trump tak jadi Presiden Amerika ini Joe Biden, tak kisahlah Joe Biden ke ataupun Donald Trump yang masih lagi berpihak kepada kerajaan haram Israel di Palestin sana, maka pergi jumpa Donald Trump tu, Joe Biden ni, pergi cakap dengan dia, tegur dia supaya dia ni, kita panggil bertobat lah, senang cerita. Macam mana saya nak cakap dengan Donald Trump, orang yang dari sudut latar belakangnya pun hebat dah, apatah lagi memimpin sebuah kerajaan yang dahsyat dengan kekuasaan dan kekayaannya. Jadi macam itulah perumpamaan yang mungkin kita boleh kaitkan. So Nabi Musa, kalau kita tengok dari sudut background baginda pun, baginda bukan seorang pemidato, pengucap yang boleh kita compare dengan nabi-nabi lain yang hebat. Kerana Nabi Musa pun, kalau berdasarkan apa yang Nabi Musa kita panggil apply kepada Allah ataupun minta kepada Allah, masa dilantik oleh Allah sebagai Rasul, Nabi Musa tak minta duit, tak minta tentera dan sebagainya, tapi Nabi Musa minta ni antaranya, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Dan minta kepada Allah supaya lapang dada, pemudah urusan, dan supaya dibukakan simpulan lidah saya ni agar orang faham dan mudah faham akan kata-kataku. Itu yang Nabi Musa minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bayangkan orang yang mempunyai isu ataupun kita panggil masalah untuk bertutur dengan baik. Macam mana Nabi Musa nak present, kita panggil the best word ataupun verse lah kepada Fir'aun ni. Macam kita lah, macam saya lah. Okey, pergi jumpa Donald Trump tu. Agak-agak macam mana kita nak jumpa Donald Trump tu? Contoh ya. Mungkin jumpa orang lain pun, tapi contoh lah. Bagi saya masa lah. Saya nak training dulu bercakap ke, saya nak training dulu saya petah ke, kan, dan sebagainya. Tapi Nabi Musa dilantik serta-merta. Dan Nabi Musa pergi. Ni kelebihan Nabi Musa. Walaupun mungkin tak ada background training public speaking ke apa ke, tapi once Allah lantik dan taklifkan tanggungjawab tadi, maka Nabi Musa laksanakan semampu mungkin. Antara yang diminta oleh Allah ialah, kamu wahai Musa pergi segera.
kepada Fir'aun itu kerana Fir'aun itu telah melampaui batas. Kita semua tahu tahap kemelampauan yang dilakukan oleh Fir'aun. Banyaklah disebut dalam Quran. Paling ringkas ataupun paling mudah seperti yang pernah kita bahas dalam suratul Fajri, yang sebelum ni menceritakan alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama zatil imad allati lam yukhlaq misluha fil bilad wa samudal ladzina jabu sakhra bil wad wa fir'auna zil autad alladzina taghaw fil bilad. Allah Subhanahu wa taala sebut Fir'aun yang melakukan kemelampauan di muka bumi. Macam-macam melampau yang dilakukan. Roksakan dari sudut minda, pemikiran rakyat sehingga rakyat jadi kita panggil tak matang, tak cerdik, tak berilmu. Tunduk dengan apa yang dia katakan. Dia kata dia Tuhan, rakyat pun dia percaya. Macam mana dia boleh kata diri dia Tuhan? Kalau dia sendiri pun minta bantuan kepada ahli sihir. Kalau dia Tuhan, tak payahlah minta bantuan kepada ahli sihir untuk menunjukkan kehebatan dan kekuasaan dia. Itu bukan sifat Tuhan yang sebetulnya. Tapi rakyat pada masa tu ikut, nak macam mana kan? Itu antara kerosakan besar yang dilakukan. Kerosakan minda dan kematangan pemikiran. Kemudian membunuh bayi-bayi dan memperhambakan orang-orang miskin seperti Bani Israel pada masa itu. Maka dengan kekuasaan dan kemelampauan ini, Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk jumpa dengan Fir'aun. Dan katakan kepadanya kata-kata yang mungkin dapat membersihkan diri atau jiwanya. Kalau tengok balik dalam kata-kata yang lain, faqula lahu qawlan layyinan. Katakan kepadanya dengan kata-kata lembut. Maknanya cakap elok-elok. Maknanya kita datang, walaupun kita tahu dia tu penjenayah, dia kepala kita panggil apa? Kita panggil penyangak lah, senang cerita. Walaupun dia pemimpin yang besar, masa tu dia penyangak, banyak buat jahat. Tapi antara perintah Allah ialah, walaupun dia Fir'aun, banyak buat kita panggil perkara-perkara dosa dan yang dahsyat ni, tapi Nabi Musa diperintah oleh Allah untuk cakap baik-baik dengan. Qula lahu qawlan layyinan. Padahal Nabi Musa ni ada rekod pernah lempang orang mati. Kita biasa tengok boxing, tak pernah, tak rajin lagi dengan orang tumbuk uppercut dan sebagainya sampai mati orang. Tapi Nabi Musa dia pernah lempang orang mati sebelum diangkat jadi Rasulullah. Kalau ikutkan mungkin Nabi Musa boleh lempang je Fir'aun ni mati. Tapi Allah tak perintahkan tersebut. Allah perintah cakap elok-elok dengan dia. Mudah-mudahan cakap elok-elok ni dapat membuka hati dan juga perasaan. Apa salah kita guna kaedah ni? Kerana ini kaedah yang diguna pakai oleh Nabi yang perkasa. Nabi Musa perkasa, kuat. Dan bercakap dengan orang yang ni, semua orang tahu Fir'aun tu siapa. Kita kadang hari ni tak tahu nak cakap. Kalau saya cakap mungkin orang akan pelekeh ke. Sekarang ni saya tengok trend sikit-sikit mesti kena mencarut, mesti kena guna perkataan-perkataan kotor, guna perkataan-perkataan yang saya pun tak sanggup lah. Saya tengok kadang ada setengah selebriti di media sosial bila bercakap dengan perkataan-perkataan kononnya untuk menegur, kononnya untuk menasihat, tapi guna perkataan-perkataan yang saya rasa jarang diguna pakai tahun 80-an, 90-an ketika saya membesar dulu. Wallahu a'lam lah, mungkin saya ketinggalan zaman sekarang zaman dah berubah. Tapi saya berkawan dengan ramai orang. Saya berkawan dengan kaki pukul, saya berkawan dengan mat rock, saya berkawan dengan mat motor, saya berkawan dengan mereka tak bercakap dengan gaya-gaya begitu. Tapi kita tengok dalam media sosial ni lain lah. Komen pun tulisan, Masya Allah, takut nak baca. Sebentar lagi nak diperdengarkan bacaan tersebut kepada anak-anak kita. Okey. Dan ayat-ayat ni disebutkan lagi, iaitu antaranya bila Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada Nabi Musa cakap kepada Fir'aun supaya katakan kepadanya jalan ataupun cara yang boleh dia kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ke jalan yang Allah Subhanahu Wa Taala redai. Dan Allah berkata kepada Nabi Musa, pergilah kepada Fir'aun yang bersifat Taurat ataupun Taurut di Mesir itu,
Sesungguhnya maksiat, kesombongan dan penderhakaannya kepada Allah telah melampaui batas dan dia telah mendakwa sebagai Tuhan pula. Dia dakwa dirinya sebagai Tuhan. Bahkan dengan sebab dia mendakwa diri sebagai Tuhan dan juga kelebihan yang dikurniakan oleh Allah kepadanya, yang dipinjamkan oleh Allah, maka dia telah menyebabkan kita panggil menjadi orang yang melampau tersasar. Allah uji kebanyakan manusia ni dengan harta benda, kekayaan. Tengok sejauh mana mereka ni bawa diri mereka. Nabi Sulaiman diuji dengan kekuasaan, diuji dengan kekayaan. Tapi Nabi Sulaiman semakin diuji, semakin tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semakin taat dan menjadi hamba Allah yang sangat soleh. Adapun Firaun diuji dengan kekuasaan, harta dan sebagainya, menjadi semakin jahat. Seperti yang disebut oleh Nabi Musa dalam doa baginda, Rabbana inna ataita fir'auna wa mal'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya Rabbana liyudillu an sabilik. Wahai Allah Subhanahu Wa Taala, sesungguhnya Dikau telah memberikan kepada Firaun itu harta kekayaan yang dahsyat banyaknya dan kekuasaan yang besar. Tetapi wahai Tuhanku, mereka guna harta dan kekuasaan yang Dikau berikan ini untuk menyesatkan manusia. Wahai Allah, ambil semula apa yang telah Dikau kurniakan kepada mereka ini sebagai perkara yang dapat menjahanamkan mereka semula. Dan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati doa Nabi Musa tersebut. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam ayat-ayat yang dirakam dalam Al-Quran apa yang telah disebutkan oleh Nabi Musa alaihi salam berkenaan dengan Firaun itu sendiri. Jadi sombong dia, kita panggil apa ni, diuji dengan harta benda jadi sombong. Kemudian datanglah Nabi Musa untuk kita panggil menegur. Apa yang dibuat oleh Nabi Musa ni setidak-tidaknya mengajar kepada kita semua kewajipan berdakwah ataupun kewajipan untuk menyampaikan teguran dan nasihat kepada orang yang walaupun sudah melakukan perkara yang melampau ataupun kedudukan yang besar. Kadang mungkin datang dan timbul perasaan pada kita, nak buat apa lagi tegur, dah teruk sangat dah. Orang dia pun besar, dia pun orang hebat, dia orang berkuasa. Kalau kita cakap kan, kita pula yang dihalau, kita pula yang dimaki hama. Tak ada guna lagi dah. Jangan begitu. Kalau Nabi Musa yang tak ada kuasa pun, kita panggil tak ada kedudukan dalam masyarakat Mesir lah masa tu. Kalau nak compare dari sudut kita panggil hierarki kedudukan bangsa ataupun kedudukan rakyat pada masa tu, tetap jumpa juga Firaun yang berkuasa ni. Ditambah lagi Firaun tu bapa angkat dia, bapa angkat Nabi Musa. Mungkin ayat-ayat killer lah yang Firaun boleh cakap kepada Nabi Musa masa tu, masa datang berunding ni. Apa nak ajar saya pasal ketuhanan? Kamu tu saya selamat hanyut daripada air sungai Nil dulu. Kamu tu saya besarkan dekat istana saya ni. Kamu nak ajar saya tu. Bayangkan kalau tak mustahil kata-kata ni terbit daripada mulut Firaun kepada Nabi Musa. Tapi macam mana pun Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan Nabi Musa tetap jumpa Firaun untuk sampaikan di seruan dan risalah dakwah ni menjadi tauladan kepada kita. Sejak manusia pun Nabi Musa pergi jumpa untuk tegur dan tarik dia kepada jalan Allah. Apatah lagi kita ni juga mesti bertanggungjawab ataupun melaksanakan serta melangsungkan apa yang pernah dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW dan juga para Rasul. Ni sunnah para Rasul, memperingatkan akan orang-orang, termasuklah mereka yang berjawatan besar. Nabi Muhammad sendiri selepas berlaku peristiwa perjanjian Hudaibiyah, Nabi Muhammad bergerak menghantar dan memanjangkan surat-surat kepada pembesar-pembesar kerajaan yang hebat. Raja Rom, Raja Parsi. Padahal bandingan Nabi kerajaan Madinah ni jauh kecil. Tapi Nabi sampaikan juga risalah tersebut. Sehingga risalah ni sebenarnya telah mengetuk pintu hati mereka. Ada raja-raja yang merasai sentuhan dakwah ni. Raja Mesir, Muqawqis, Raja Najasyi di Habsyah dan sebagainya lah. Jadi kita kena sambung balik apa yang pernah dilakukan oleh para Nabi. Maknanya apa yang dilakukan ni tauladan kepada kita. Maka berbicaralah kamu dengan perbicaraan yang lembut. Kalau tengok dalam ayat 44 surah Taha, Allah SWT
sebut juga dengan perintah yang sama, izhab ila fir'auna innahu tagha, tapi ditambah lagi dengan ayat pergi jumpa Firaun, tapi nak cakap macam mana? Faqula lahu qawlan layyinan. Cakap kepada Firaun itu dengan kata-kata yang lembut dan kata-kata yang baik. La'allahu yatazakka aw yakhsha. Mudah-mudahan dia, kita panggil, ingat ataupun rasa dapat membersihkan diri dan juga rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Soal dia nak terima tak terima itu urusan Allah dengan dia lah, ataupun urusan dia dengan Allah. Tugasan kita ialah cerita, sambung ataupun sampaikan. Dia nak dengar tak dengar, itu serah pada Allah. Tapi kita dah sampaikan tanggungjawab kita. Dan aku bersedia menunjukkan kepada kamu jalan mengenal Allah, mentauhid dan beribadat kepadanya. Takutlah kepada siksanya dengan melakukan apa yang diperintahkan. Dalam keterbatasan masa ni, saya nak ringkaskan tuan-tuan. InsyaAllah mungkin kita akan sambung lagi pada pertemuan yang akan datang. Di mana di sebalik kita panggil cerita Allah Subhanahu Wa Taala datangkan kisah Nabi Musa yang kita panggil bersusah payah untuk berjuang bertemu Firaun dalam menyampaikan risalah dakwahnya. Cerita ni sebenarnya memperingatkan kepada kita, orang yang diuji dengan kekayaan harta benda, biasanya dia akan berhadapan dengan situasi, adakah dia sanggup meletakkan dirinya pada kedudukan yang kita panggil adil ataupun neraca yang seimbang untuk dia terima risalah dan juga nasihat ni. Terutama nasihat pada orang bawahan. Macam Firaun, dia dah rasa diri dia besar, martabat dia tinggi. Nak dengar tak nasihat daripada Nabi Musa ni? Yang kedudukannya mungkin jauh lebih rendah pada Firaun lah, pada pandangan mata Firaun. Dia orang kaya, dia orang berkuasa, dia orang yang berpengalaman, macam-macam lagi lah kalau banding dengan Nabi Musa lah. Dia nak terima ke? Biasanya dengan keadaan ataupun latar belakang tu, dia tak boleh terima lah, ataupun bukan standard saya nak terima lah. Awak siapa kan? Itu ayat-ayat biasa kita dengar. Namun begitu, kalau kita jadikan alasan dia kaya, berkuasa untuk susah menerima kita panggil seruan dakwah, itu bukan satu alasan yang kita panggil kita panggil alasan yang logik dan sesuai lah. Adapun kita boleh merujuk kepada antaranya surah yang ke-27 dalam Al-Quran, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan dalam surah yang ke-27, surah Semud ataupun surah An-Naml ini, kisah Puteri Balqis. Semua orang tahu cerita kisah Puteri Balqis ini disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Naml, surah yang ke-27, dan kita boleh tengok antaranya bermula daripada ayat yang bolehlah kita pergi, contohnya daripada ayat ayat 29 contoh. Daripada 29 ni secara ringkasnya kita minta 23 minta maaf. Kalau kita tengok Quran muka surat 379 ataupun ayat 23 daripada surah yang ke-27 Naml ini menceritakan kisah burung hudhud. Nabi Sulaiman tak balik. Tapi bila dia balik semula, dia ceritakan, saya jumpa ada seorang perempuan yang memerintah sebuah negeri yang dianugerahkan dengan sesuatu yang hebat seperti istana dia, singgasana dia, bermacam-macam kemegahan yang ada di negara dia. Tapi dia mengajar rakyatnya dengan menyembah matahari, bukan kepada Allah, yang menyebabkan Nabi Sulaiman minta supaya buat counter balik kepada kita panggil kerajaan Puteri Balqis ni. Pendek cerita tuan-tuan, Puteri Balqis ni dia terima risalah surat daripada Nabi Sulaiman dan dia rasa terpukul dengan teguran dan nasihat Nabi Sulaiman yang menyebabkan dia nak pergi serang ataupun dia nak pergi jumpa Nabi Sulaiman terus. Tapi ketika dia Puteri Balqis yang hebat ni, raja yang hebat ni, pemerintah yang hebat ni, negaranya yang hebat itu, sampai ke negara yang dipimpin oleh Nabi Sulaiman ni, dia terkejut. Dia tengok Nabi Sulaiman ni negara dia pun dah dahsyat dah. Ada menyebutkan signboard contohnya kan zaman sekarang ni lah, lampu-lampu jalan ni dibuat daripada emas kalau bandingkan zaman sekarang lah. Dan bila masuk ke dalam
istana Nabi Sulaiman. Antaranya kalau kita boleh tengok daripada ayat ayat 44 khususnya, apabila qila laha udkhilil sarha falamma ra'athu hasibathu lujjatan wa kashafat an saqaiha. Bila Puteri Balqis masuk ke dalam istana Nabi Sulaiman, maka ketika tu dia melihat lantai istana dan diingatkan lantai istana tu seperti kolam. Dia pergi angkat kain dia. Tuan-tuan boleh tengok cerita ni daripada ayat 44. Masuk istana pergi angkat kain. Kenapa? Melihat lantainya tu berair. Sebenarnya lantai itu bukan berair, lantainya dibuat daripada kaca. Bawahnya air. Panjanglah ceritanya tu, tapi itu teknologi yang hebat yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman di zaman tersebut, yang menyebabkan Puteri Balqis yang mempunyai kerajaan yang hebat juga rasa kagum dan menyebabkan dia tunduk dan merasa kita panggil tersentak dan insaf dengan apa yang berlaku kepada diri dia dengan Nabi Sulaiman, yang menyebabkan kemudiannya dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So kalau Puteri Balqis, seorang pemimpin negara yang hebat, kerajaan yang hebat pun boleh beriman kepada Allah, apabila melihat kita panggil antara tanda-tanda kebesaran ni, kenapa Firaun tak boleh? Maka itu antara kita panggil tak sesuai lah untuk dijadikan alasan. Kalau dia seorang yang hebat, kaya, kerajaan yang tak tertanding, mustahil nak dapat kita panggil menerima seruan Islam ataupun seruan para rasul. Ada pun ramai pemimpin-pemimpin yang hebat, bila dengar seruan Islam mereka masuk Islam. Raja Najasyi hebat. Kalau kita tengok bagaimana Raja Najasyi mengutuskan Aryad dan juga Abrahah untuk menjatuhkan kerajaan yang dipimpin oleh Malik Zinawas, penghujung zaman umat Nabi Isa dulu, yang berlaku kisah kisah Abdullah bin budak yang ada cerita di dalam surah Al-Buruj tu, contoh kan. Jadi itu antara kehebatan-kehebatan. Saya rasa cukup sekadar tu saja dahulu untuk pada malam ni. Nanti insya-Allah kita akan jumpa pada pertemuan akan datang, sambungan ayat yang seterusnya, ayat yang ke-27 sampai ayat yang penghabisan. Mudah-mudahan ada manfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innallaha wal ghafurur rahim. Mudah-mudahan kita dapat terus jaga keselamatan diri kita dalam menghadapi ujian pandemik COVID-19, jaga SOP dan jaga ketetapan kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi tuan-tuan insya-Allah.